Kita bersama dengan narasumber iaitu yang pertama Yang Mulia Awang Tuming bin Haji Jais yang di-Pertua Persatuan Sindrom Down ABLE, dan juga alhamdulillah bersama kita iaitu Puan Siti Zaliha binti Haji Abu Salim, timbalan yang di-Pertua Persatuan Sindrom Down ABLE. Pada pagi ini sudah pun bersedia, ya toh? Ya, Assalamualaikum untuk Tuan Tuming dan juga Ustazah Siti Zaliha. Waalaikumsalam. Dan selain daripada itu, kita ni bersama salah seorang adik kita ni ya. Mungkin boleh kenalkan ni, namanya siapa ni? Aiman. Okay. Apa khabar Aiman? Okey. Alhamdulillah, ini merupakan satu kesempatan kita ya untuk sambutan Hari Sindrom Sedunia. Jadi kita ni mengetahui lebih lanjut lagi lah mengenai dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini ya. Kita mulakan bersama Tuan Tuming. Di sini kami maklumkan bahawa sempena Hari Down Syndrome ini yang diraikan di seluruh dunia setiap 21 Mac. Jadi ABLE akan mengadakan satu acara. Mungkin boleh Tuan ceritakan, berikan detail secara jelas acara yang akan diadakan ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menjemput ABLE pada wawancara pagi ini. Memang yang benar, Persatuan Sindrom Down atau ringkasnya ABLE juga akan mengadakan acara sambutan Sindrom Down sedunia pada tahun ini. Untuk pengetahuan kita, setiap tahun ABLE seluruhnya mengadakan dua acara seluruhnya. Acara pertama seluruhnya kami buat acara bertahlil, yasin dan jemaah di masjid pada malam seluruhnya di malam kami buat setiap tahun. Dan acara kedua seluruhnya kami mengadakan pada siang hari betul bulan Mac berupa sukan ataupun riadah. Tapi berbeza pada tahun ini pasal disebabkan pandemik COVID-19. Masa ini tahun ini kami akan mengadakan satu acara sahaja, iaitu acara malam 21 Mac, iaitu kadang malam lah. Di antara pengisian acara ini nanti ialah ada itu membaca antah, yasin dan tahlil beramai-ramai. Saya buat dua persoalan, doa selamat, doa pengiran pada wabak COVID, dan juga ada macam takbirah pendek lah. Dan yang paling siuk sekali malam ini, yang paling besar, yang paling menarik ialah sisi perkongsian lah. Perkongsian pengalaman oleh indong-indong, 4 orang indong kami invite malam ini. Diorang akan berkongsi pengalaman menjaga anak-anak yang lahir dengan sindrom Down ini, macam Aiman. Diorang akan cerita dari kisah diorang memelihara daripada damit sampai ke diorang besar. Diorang akan bercerita berkongsi pengalaman mengenai dengan mana ia lahir, cuma diorang mengasuh, lagi sekali kita pasal cuma terapinya, cuma sekolahnya atau cuma makan minumnya, apa kelemahan diorang, apa pandai diorang daripada dulu sampai ini, apa pekerjaan, apa perkembangannya dan sebagainya lah. Itu yang paling menarik untuk malam. Itu cara sekarang malam. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan juga nampaknya kita bersama dengan tetamu keempat ni. Mungkin bersama dengan Puan Siti Zaliha dapat mengkongsikan siapa tetamu kita yang keempat ini. Puan, silakan. Okay, Assalamualaikum. Bersama saya di sebelah saya ni anak saya, Mahmud Syukri bin Muhammad Masro. Tadi melihat kerana nampak Aiman, jadi dia pun turun juga mau melihat anuannya, kawannya ni. Okey. Jadi di sini Puan ya, mungkin kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan tema sambutan Hari Sindrom Sedunia pada tahun ini. Mungkin boleh dijelaskan ya mengenai dengan tema pada hari ini. Silakan Puan. Ya, tema sambutan Hari Down Syndrome Sedunia tahun ini 2022. Kalau kita ini rujuk kepada United Nations sama Down Syndrome International Organization, diorang memilih tajuk inclusion, inklusif. Apa yang dimaksudkan dengan inklusif? Jadi kalau kita ini lihat inklusif ini
ya macam-macam lah maksudnya, tapi dalam kaitannya dengan kanak-kanak yang ada Down syndrome dengan individu yang punya Down syndrome, maksudnya adalah untuk memberikan penglibatan yang sama kepada mereka di dalam masyarakat. Maksudnya memasukkan mereka dan memberikan mereka hak yang sama rata dengan anggota masyarakat yang lain juga. Jadi kita ni sebagai masyarakat mesti memberikan kepada mereka ni kesempatan-kesempatan yang sama dengan apa yang kita ni berikan kepada mereka yang lain. Jadi memberikan inklusif itu dengan full and effective participation and inclusion dalam society. Full dan efektif, yang efektif. Jadi kalau kita ingin melihat kepada yang efektif ini, indah semestinya sama benar-benar sama. Tapi memberikan mereka apa yang sesuai lah dengan mengikut kesesuaian yang mereka perlukan. Jadi untuk memberikan inklusif dalam masyarakat ini sebetulnya memerlukan perubahan minda yang menyeluruh bagi meruntuhkan stigma. Jadi ada macam-macam stigma yang menganggap mereka ni mungkin minda berkemampuan jadi itulah di antara halangan yang mesti kita runtuhkan dulu. Dan kadang-kadang indah ada empati juga dalam masyarakat kita ni, indah ada empati kepada golongan yang seperti mereka ni. Jadi kalau kita lihat kepada halangan untuk mewujudkan masyarakat inklusif itu tadi, halangannya adalah halangan sikap masyarakat dalam menerima individu yang lahir dengan sindrom Down. Selain sikap, ada lagi halangan fizikal. Halangan fizikal kadang-kadang mereka ni mempunyai beberapa penyakit lah dan ketidakmampuan seperti tidak dapat naik ke tempat yang tinggi Jadi kalau di sekolah mereka disekolahkan di tingkat yang atas, mungkin akan artinya sekolah itu tidak mengamalkan inklusif kepada mereka yang punya sindrom Down. Kerana ini tidak dapat naik ke atas akan menyebabkan mereka cepat penat, cepat letih. Kadang ada yang punya sakit jantung dan sebagainya itu juga. Jadi tidak dapat. Kemudian ada lagi halangan maklumat. Di sekolah-sekolah atau di banyak tempat tidak ada banyak maklumat tentang Down syndrome ini. Buku-buku rujukan mengenai dengan Down syndrome di sekolah kadang-kadang tidak ada di library-nya. Jadi untuk mewujudkan itu kita ni kena mengatasi halangan-halangan itu tadi. Itu di antara sedikit sebanyak dengan huraian tema pada hari ini. Mungkin saja Tuan Tuming boleh menjelaskan bagaimana sebenarnya bentuk sambutan yang akan diadakan. Okey, kalau bercakap pasal sambutan ini, kalau dia sebelum COVID, kita akan membuat acara ni secara berkumpul lah, beramai-ramai. Kadang-kadang saya buat di pusat Able ataupun di tempat yang kami adakan. Tapi bila pasal COVID-19 ni, kami akan membuat secara virtual, pakai platform Zoom lah. Kami pakai kadang malam. Mudah-mudahan lah. Terus terang ni silakan first time kami membuat pakai virtual ni. Sudah biasa dan yang akan era baru lah new norm orang tu juga. Tapi mudah-mudahan lah kadang malam hujan berlancar dan kami invite semua lah orang ramai untuk ikutnya. Meeting ID semua password boleh dapati dalam puster kami yang kami viralkan lah. Ya. Baik, untuk seterusnya mungkin dapat juga kita serahkan bersama dengan Puan Siti Saleha mengenai, mungkin dapat diterangkan Puan, objektif dari aktiviti sambutan Hari Down Syndrome ini, Puan. Baik, objektif utama adalah sebagai awareness, sebagai untuk menimbulkan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai dengan sindrom Down. Jadi kami berharap supaya masyarakat lebih mengenali individu dengan sindrom Down ini secara lebih dekat, dan juga dalam sesi pengalaman, sharing perkongsian pengalaman dalam menjaga anak-anak yang lahir dengan sindrom Down oleh ibu bapa itu tadi, kami harapkan ia akan dapat mendatangkan manfaat dan panduan kepada ibu bapa yang lain yang baru menerima anak-anak yang lahir dengan Down syndrome. Jadi dalam tempoh 2 tahun kita ni ada COVID ini, selalu
kami tutupkan center kami. Jadi banyak ahli-ahli yang baru juga yang masih lagi anaknya masih baby sah. Jadi kerana itulah perkongsian pengalaman ini diperlukan akan diadakan pada malam nanti supaya dapatlah ibu bapa yang baru itu mengambil manfaat dan panduan daripadanya. Dan ia juga sebagai cara untuk mempertemukan ahli-ahli kehormat kami dengan keluarga-keluarga mereka walaupun secara visual, dan Linda dapat masih belum dapat berjumpa secara fizikal lah. Selain itu juga untuk mengingati dan mendoakan ahli-ahli kehormat yang telah meninggal dunia yang sudah tidak lagi bersama-sama dengan kami di dalam persatuan dan sama-sama kita ni di dunianya. Jadi itu untuk mengingati mereka juga. Ya, Alhamdulillah. Dan itu antara objektifnya dan juga aktiviti bagi sambutan Hari Sindrom Sedunia. Jadi sini mungkin ada di antara penonton yang belum kenal dengan mereka ini yang mempunyai sindrom Down. Jadi barangkali bisa tajuk kalau Tuan Tuming dapat bercakap ataupun menerangkan sedikit mengenai dengan ciri-ciri mereka ni. Kategori kriteria mereka. Ya, dan juga mereka, ya? Individu yang mempunyai sindrom Down ini mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi. Okey, mungkin banyaklah ramai orang yang belum tahu juga apa sindrom Down ini. Sindrom dia, tapi orang ada yang belum tahu. Okey, untuk pengetahuan kita, sindrom Down ini bukan penyakit. Ianya bukan penyakit jangkit. Ianya sindrom Down ini juga dikenal dengan trisomi disatuan. Ianya satu gangguan genetik saja yang disebabkan oleh kehadiran atau protein ketiga kromosom bersatu. Untuk mengetahui kita, dalam tubuh manusia ini ada beberapa kromosom yang equal tu dalam 23 pasang kromosom. Tapi pasal kromosom nomor 21 itu bukan yang gambar 2, tapi gambar 3. Itulah yang menyebabkan terjadinya sindrom Down. Okey, untuk pengetahuan kita juga, sindrom Down ini didapati oleh seorang doktor di England, namanya John Langdon Down, pada tahun 1866. Kalau tidak silap. Ialah yang mendapati kromosom 21 gambar 3 yang setelah itu sempurna namanya John Langdon ini diambil namanya menjadi ada sindrom Down. Okey. Bercakap pasal ciri-ciri diorang ini, karakteristiknya apa yang dapat kami lihat daripada diorang ini. Kita lihat saja anak-anak kami yang bukan anak ustazah, anak saya. Diorang ini kalau ciri di luarnya, kalau kita lihat ada yang tubuhnya gampal, tapi ada yang tubuh gampal. Satu, yang kedua, mata diorang ini ada pengucap macam mata Mohikan, mata orang Jepun, mata orang Cina. Yang ketiganya, diorang ini ia punya dahinya ni flat. Kalau kalian lihat di sini flat, matanya mungkin termasuk, hidungnya ni pun damit tu. Itu ciri khasnya. Dan ia punya telinganya damit tu, dikompare dengan orang normal. Ya, yang dapat dilihat lah. Dan yang lain lagi, ia punya lidah diorang ni, kalau diorang menjulur, panjang tu, besar panjang. Dia punya leher diorang, kalau yang tu gampang, buntak ni saya gitu. Buntak, semua besar lehernya. Itulah daripada yang tampak. Satu lagi, ia punya tangan. Kalau misalnya membedakan tangan diorang ini, dalam palm tangan itu dari satu panjang tu. Kebanyakannya lah, tapi tidak semua. Diorang punya jari dari diorang ini, kalau kita lihat yang tunggang kepala itu, ini di antara indung jari sama jari tunjuk itu ada gap tu, besar gapnya. Kalau tadi melihat, kalau yang tumbuh gampal, daripada sana, sama yang punya jari buntak yang tadi itu juga, buntak. Kalau kita normal, panjang sedikit diorang itu macam supik, sama je tu buntak. Itu ciri-ciri yang nampak keluaran
yang dapat dilihat lah. Ya. Dan ciri-ciri dalaman, risiko diorang ni ada kadang ada yang masalah dalaman dari segi jantung. Ya. Ada yang mengidap komplikasi jantung semasa lahir. Jantung yang berlubang. Macam Cik Aiman dulu dua lubang ini jantungnya setelah lahir. Yang lain juga ada yang pasal telinganya. Tanya diorang ni dalaman ni narrow, ni sempit. Pasal tu diorang ni kurang mendengar. Mendengar tapi kurang. Kita diorang betul-betul pun kadang tindak tambus. Ya. Itu pasal ada komplikasi diorang lah. Lagi satu ialah diorang ni masalah penghadaman. Ya. Makan penghadaman aku kurang. Langsung kadang diorang ni ada masalah parut lah. Pasal tu itu tak ciri diorang lah. In term of mental, diorang memang IQ-nya rendah lah sampai dengan orang-orang. Itulah daripada ciri-ciri khas diorang lah. Ya, alhamdulillah ya, dengan penjelasan sebentar tadi antara ciri-ciri anak-anak yang sindrom Down ni. Dan juga ingin kita tanyakan ni kepada Puan Siti Zaleha ya. Kalau tadi keadaan fizikal, bagaimana pula dengan keadaan mental dan juga sikap mereka ini? Mungkin boleh diterangkan. Ya, kalau kita lihat dari segi mentalnya, kanak-kanak individu yang ada sindrom Down ini dianggap sebagai dikategorikan dalam slow learner. Kalau dilihat IQ-nya tu dikatakan di antara 30 sampai ke dalam 50 macam tu. Tapi ada mungkin juga ada yang lebih. Kalau macam anak saya, ia IQ-nya 47. Jadi jauh lah agak memang rendah lah, dan cara untuk menangkap pelajaran tu pun berbeza lah daripada anak-anak saya yang lain Jadi ia sekarang ini umurnya ni 14 tahun. Tapi kalau kita ni lihat cara kita ni bersosial dengan dia, seolah-olah ia macam umur dalam 7 tahun, 8 tahun macam tu. Jadi untuk mereka ni kalau akan diajar apa-apa, kita ni sentiasa mengajari tapi mengajar tu macam diorang ni lebih kepada visual. Dan indah dapat kalau macam kerana tu kami di HQ, di headquarters ABLE, kami mengajarkan mereka banyaknya menggunakan flashcard. Anda boleh mengajar ejaan-ejaan PPL apa tu anda dapat tu. Jadi diajar dengan satu-satu perkataan. Atau akan lebih cepat mereka menangkap. Kadang-kadang untuk jangka masa yang lama, kami dah tahu sama ada ia tu sudah boleh membaca ataupun indah. Tetapi setelah dalam satu keadaan tahu-tahu ia tu membaca saja. Jadi kami sentiasa mengenalkan perkataan-perkataan itu dengan menggunakan flashcard, dan tanpa mengharap ianya untuk mengulang balik perkataan-perkataan itu, dan tidak mengharap ia dapat terus menangkap, dapat terus membaca dan sebagainya. Kerana akan ada sampai pada satu waktunya ia sendiri akan membaca. Jadi maklumat yang kita berikan itu disimpannya dalam otaknya dan akan dikeluarkannya apabila tiba waktunya ia akan mengeluarkan. Kemudian dari segi sikap, mereka ini adalah orang yang penyayang. Betul. Sayang sekali dengan semua orang, dengan binatang Jadi dan antaranya juga mudah menyamal. Dia mudah menyamal, tapi mereka yang mudah menyamal itu senang saja untuk mengubati. Kita ni peluk saja diorang, kita ni gosok-gosok belakangnya tu, ia akan sudah hatinya menjadi lembut, balik kepada sikapnya yang asal. Jadi kami dalam menjaga anak-anak yang ada sindrom Down ini sebenarnya memang ada setbacknya juga, tapi kami merasa happy sebagai ibu bapa, merasa bahagialah dengan anak-anak kami ini. Walaupun Allah menganugerahkan mereka sebagai orang yang dikategorikan sebagai slow learner. Sebenarnya banyak ingin kita bincangkan memang menarik sebenarnya. Benar ni. Tajuk yang kita bawakan hari ini sambutan Hari Sindrom Sedunia. Walaupun terima kasih banyak kami ucapkan kepada tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Tuan Awang Tumeng bin Haji Jais, iaitu Yang di-Pertua Persatuan Sindrom Down, bersama Aiman. Terima kasih Aiman. Dan Yang Mulia Puan Siti Zaleha binti Haji Abu Salim, itu Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Sindrom Down, dan juga Syukri. Terima kasih Syukri. Betul ya Syukri ya?
Jadi insyaAllah di lain kesempatan kami akan berjumpa lagi dan membincangkan mengenai dengan sambutan ini jika berkesempatan. Apapun, terima kasih. Assalamualaikum Tuan, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.